أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والmuslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih Nazir Masjid Al-Mukarramah Profesor Roslan, yang saya kasihi pengerusi masjid, seluruh jawatan kuasa, yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Bazli UNIC, yang saya kasihi dan hormati ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh yang penuh keberkatan ini kita dapat berkumpul, berada bersama-sama di dalam satu program yang cukup berkat dan bermanfaat. Kita berkumpul pada hari ini untuk mengambil contoh daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan mereka yang mewarisi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hari ini kita berkumpul menguatkan rohani kita, memperkasakan tekad kita masing-masing untuk menjadi umat Islam yang lebih baik, untuk menjadi individu Islam yang lebih baik, untuk menjadi ibu dan ayah yang lebih baik kepada anak-anak kita. Dan hari ini alhamdulillah kita berkumpul juga dengan semangat yang dipinjam daripada orang-orang Palestin yang telah berdepan dengan peperangan selama 135 hari atau 134 hari. Dalam suasana kita baru juga menyambut sambutan Al-Isra' wal Mi'raj, yang saya yakin dan percaya sepanjang sambutan tersebut kalian banyak kali mendengar ayat pertama daripada surah Al-Isra' yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini saya yakin kalian dah biasa dengar dan dah biasa mendengar tafsiran yang menceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat yang namanya Masjidil Haram menuju ke tempat lain yang namanya Masjidil Aqsa. Bumi yang disebutkan diberkati sekelilingnya, bumi yang disebutkan menjadi tempat Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Dan hari ini kita nak fokus sedikit sahaja kepada ayat yang menyebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan disebutkan di hujung ayat, tanda-tanda kebesaran ini yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang mendengar dan melihat, orang-orang yang memilih untuk mendengar dan memilih untuk melihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bumi Palestin dipenuhi dengan keberkatan. Bumi Palestin dipenuhi dengan kehebatan. Dan bumi Palestin ini bumi yang dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak kalau kita nak ceritakan sepanjang pengalaman 11 tahun saya duduk di bumi Gaza. Tetapi yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah tanda kebesaran Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya satu kumpulan manusia di sana yang sehingga ke saat ini masih sanggup untuk mengorbankan segala apa yang mereka ada untuk memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ini sanggup untuk mengorbankan bukan semata-mata harta mereka, bukan semata-mata masa mereka, tenaga mereka, bukan semata-mata mengorbankan sedikit waktu tidur mereka untuk datang solat subuh berjemaah. Tetapi mereka ini sampai ke tahap yang paling tinggi, iaitu sanggup untuk mengorbankan nyawa-nyawa mereka
untuk mempertahankan bumi Palestin tersebut. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendekati kelompok ini, bila saya sampai ke Gaza tahun 2013 tersebut, disambut oleh sahabat-sahabat, disebutkan kepada saya, mereka kata, Nadir, kau masuk ke dalam bumi Gaza, pastikan pertama sekali yang kau buat ialah kau betulkan niat kau. Niat kau masuk ke dalam bumi Gaza pada hari ini sebagai seorang murabit, yang mana batang tubuh engkau inilah yang akan menjadi benteng daripada bumi Gaza dapat dimasuki oleh musuh-musuh Islam yang hendak menjajah wilayah yang masih berbaki di tangan orang-orang Palestin ini. Engkau masuk ke dalam bumi Gaza sebagai seorang mujahid. Walaupun engkau tidak mengangkat senjata, tetapi engkau tahu bahawa ada matlamat dan ada perjuangan yang perlu engkau bawa di dalam bumi Gaza ini. Maka jika niat engkau sebagai seorang murabit dan mujahid, setiap saat kau berada di dalam bumi Gaza, maka kau akan dapat pahala secara berterusan. Dan bila mana kau mati di dalam bumi Gaza, maka insya-Allah kau mati sebagai seorang yang mati syahid. Maka kumpulan ini tuan-tuan dan puan-puan, yang diwakili oleh rakyat Gaza secara am dan rakyat Palestin, begitu juga secara khusus diwakili oleh mujahidin-mujahidin kita yang sedang mempertahankan sempadan-sempadan Gaza, yang sedang mempertahankan kubu terakhir umat Islam di bumi wakaf Palestin tersebut, yang kita kenal sebagai Brigade Izzuddin Al-Qassam dan juga brigade-brigade yang lain. Mereka ini yang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan banyak karamah dalam perjuangan mereka. Sebab apa? Sebab mereka sangat-sangat dekat dengan Allah. Saya ingat peristiwa tahun 2014, bila mana Zionis Israel cuba untuk masuk ke dalam bumi Gaza tetapi tidak berjaya. Habis peperangan 51 hari, ditanya jeneral-jeneral perang Israel oleh wartawan Israel. Ditanya kepada mereka, wahai jeneral perang, kenapa engkau tidak berjaya masuk ke dalam bumi Gaza yang sangat kecil ini? Kenapa tak berjaya kau tembus ke dalam bumi Gaza walaupun jumlah tentera engkau jauh lebih besar, ketenteraan engkau jauh lebih hebat? Apa yang disebutkan oleh jeneral perang, jawapan kepada para wartawan, disebutkan kepada mereka bagaimana kami nak masuk ke dalam sebuah wilayah yang mana ia bukan sahaja dijaga oleh para mujahidin yang berada di atas tanah, yang mana para mujahidin ini mereka mencintai mati lebih daripada mereka mencintai kehidupan. Tetapi lebih daripada itu, bumi tersebut juga dijaga oleh tentera-tentera yang turun daripada langit dengan berpakaian serba putih, berjaga bersama-sama dengan para mujahidin. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mereka nak masuk ke dalam sebuah kawasan yang pada tahun 2014 bila mana mereka nak tembus ke dalam bumi Gaza, dihantar anjing-anjing pengesan untuk melihat di manakah lokasi mujahidin sedang menyorok. Lalu ketika itu bila mana anjing datang dekat dengan mujahidin, mujahidin berbisik kepada sang anjing, disebutkan kepada sang anjing. Dia kata, wahai sang anjing, wahai musuh, wahai hamba Allah, bagaimana pada hari ini engkau menurut arahan daripada musuh Allah, nak membocorkan rahsia kedudukan aku yang juga hamba Allah yang sedang mempertahankan bumi Allah ini. Maka anjing, tuan-tuan dan puan-puan, mendengar arahan daripada mujahidin, tunduk kepalanya berlalu pergi ke tempat yang lain, tidak menyalak memberitahu tuannya bahawa di sini ada mujahidin sedang menyorok. Maka ketika itu masuklah Zionis ke dalam perangkap-perangkap mujahidin dan dibunuh beramai-ramai. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mereka nak masuk ke dalam sebuah kawasan yang mana mujahidin-mujahidin ketika itu dalam satu peristiwa masuk ke dalam sebuah terowong untuk melancarkan operasi istishhadi berani mati. Mereka masuk ke dalam terowong yang laluan masuknya sebelah Gaza, nak keluar sebelah tanah haram Israel untuk melakukan operasi. Ketika itu bulan Ramadan, mereka tak bawa bekal yang banyak, hanya membawa kurma. Sebab mereka tahu kalau masuk dalam terowong ni takkan keluar semula. Sebab
akan mati di sebelah tanah haram Israel. Allah takdirkan mereka masuk ke dalam terowong tersebut. Laluan keluar sebelah Israel dibom oleh Zionis. Laluan masuk pula dibom sebelah Gaza. Maka pemuda-pemuda ini tersekat, duduk dalam terowong, tak boleh nak keluar. Sementara menunggu arahan lanjut daripada komander mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka duduk dalam terowong menunggu arahan, dan dengan bekalan makanan kurma yang mereka bawa yang sangat terhad, mereka bersahur dengan setengah biji kurma. Bila azan maghrib berkumandang, waktu berbuka puasa, mereka berbuka dengan baki setengah biji kurma tadi. Berapa lama mereka duduk dalam terowong dalam keadaan sedemikian? Mereka duduk selama 21 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana berlaku gencatan senjata, dibuka laluan terowong, didapati sahabat-sahabat mereka ini masih dalam keadaan baik, masih lagi hidup. Tahun 2018, baru berlaku peristiwa yang lain di terowong yang lain. Ada beberapa orang mujahidin mati syahid. Salah seorang yang mati syahid didapati yang tersekat dalam terowong tahun 2014. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana mereka tak diberi hadiah yang paling mereka cari, yang paling mereka nak, mereka meneruskan perjuangan mereka sehinggalah tercapai cita-cita mereka, mereka tidak berputus asa. Kita kadang-kadang buat program subuh macam Jumaat. Buat sekali semangat. Buat 2 kali, tengok orang makin surut, tak semangat dah. Kali ini sebab ada Ustaz Bazli UNIC, semua datang semangat. Kalau tak jemput Ustaz Bazli, tak penuh masjid. Patah semangat. Sedangkan mereka yang berada di sana, mereka memperjuangkan bumi Palestin tersebut, sehinggalah nyawa mereka ditarik, barulah mereka berpuas hati bahawa mereka telah berjuang dengan segala apa yang mereka ada. Begitu juga dalam peristiwa Mutakhir 2023. Seorang mujahidin dihantar untuk buat operasi meledakkan Merkava, kereta kebal milik Zionis Israel. Dia bawa RPG, keluar daripada terowong nak lepaskan tembakan, tiba-tiba Allah campakkan ke dalam hatinya rasa takut. Nak tekan picu RPG tak boleh. Lalu dia doa kepada Allah, minta bantuan daripada Allah. Tiba-tiba terdengar satu suara di belakangnya yang menyebutkan kepada dia apa? Disebutkan kepadanya, Ya Abdullah, udrub wala takhaf. Wahai hamba Allah, lepaskanlah tembakan engkau dan jangan sekali-kali engkau merasa takut. Pandang ke belakang, lelaki berpakaian serba putih, teman dia dalam misi tersebut. Dia lepaskan tembakan, alhamdulillah RPG Yasin 105 made in Gaza, nilai $300-400 boleh memusnahkan kereta kebal Merkava Zionis Israel yang diberi jolokan God's Chariot sebab terlalu hebat, singgah sana Tuhan yang tidak boleh dimusnahkan. Inilah kekuatan yang ada pada mereka. Tetapi yang kita nak ceritakan datang daripada mana kekuatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita bocorkan rahsia macam mana nak jadi Brigade Al-Qassam. Sebab kalian ni bukan bernekat dan bertekad untuk mempertahankan Palestin. Tapi kalau boleh berterusan insya-Allah macam ni, sembahyang subuh macam Jumaat, boleh hantar ke Gaza insya-Allah, Prof. Raslan. Insya-Allah. Anak-anak muda, dan kita start hantar dengan yang berusia dulu. Dan insya-Allah yang nak pergi ke Gaza, kita di Cinta Gaza Malaysia akan support tiket untuk pergi ke bumi Gaza. Syarat dia satu sahaja, tiket yang kita akan bagi satu hala, pergi dan tak kembali insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, di bumi Gaza, masjid-masjid seperti ini adalah pusat kepada pembangunan anak-anak dan generasi pembebasan. Di Gaza tidak ada banyak mahat-mahat tahfiz. Tidak ada banyak sekolah-sekolah agama. Kerana pendidikan agama, tarbiyah untuk perjuangan, untuk pengorbanan, mereka ini tidak perlukan sekolah dan sistem untuk berbuat demikian. Tetapi ia adalah sebahagian daripada norma kehidupan mereka. Di setiap masjid selepas maghrib, setiap kanak-kanak yang ada di kawasan tersebut akan berkumpul di masjid-masjid.
Ratusan kanak-kanak di setiap masjid. Apa yang mereka lakukan sejak usia mereka 4 tahun, 5 tahun, mereka akan mula menghafal Al-Quran. Semua mujahidin yang ada di Gaza, mereka bermula dengan berusia 4 tahun, 5 tahun menghafal Al-Quran di masjid-masjid. Tak boleh baca Al-Quran, tak ada masalah. Ustaz mereka akan bacakan ayat yang nak dihafal berulang-ulang, sampaikan mereka boleh hafal melalui pendengaran. Hafal Al-Quran, kemudian membesar, diberi pula halaqah-halaqah, perbincangan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan sirah, berkaitan dengan tafsir dan hadis. Kemudian membesar sampailah umur mereka 17 tahun. Umur 17 tahun, berbai'ah. Sekiranya layak dan sekiranya konsisten dalam pembangunan tarbiyah mereka. Selepas berbai'ah, diberi pilihan nak ikut cabang politik Hamas ataupun nak masuk ke dalam sayap ketenteraan di bawah Hamas, sayap bersenjata yang namanya Brigade Al-Qassam. Tapi nak masuk Al-Qassam pun ada syaratnya. Kalau dulu wajib hafal 30 juzuk Al-Quran. Sembahyang subuh berjemaah akan ditanya setiap amir masjid ataupun ketua-ketua di setiap masjid, budak ni nampak ke tak setiap hari sembahyang subuh berjemaah? At least 40 hari kena berterusan. Kena ikut sistem yang telah dimulakan. Sebab itu mereka boleh membentuk kesatuan fikiran dan juga kesatuan amal mereka. Sebab mereka dibentuk dengan sistem yang sama, dengan cara yang sama, dengan pusat-pusat mereka ialah masjid-masjid. Dan KPI masjid-masjid ni, saya yakin Masjid Al-Mukarramah pun dia ada KPI juga. Cara nak mengukur masjid kita berjaya ke tak berjaya. Seminggu berapa kali boleh buat program. Setiap kali Jumaat berapa kita boleh buat kutipan. Buat program subuh macam Jumaat, penuh ke tak penuh masjid. Itu KPI kita. KPI mereka nak tengok sistem tarbiyah di masjid itu berjaya ataupun tidak. Berapa orang yang mati syahid di masjid. Sebab tu mereka berkumpul tuan-tuan, bila mana mereka berborak, mereka tanya apa? Masjid kau berapa orang dah mati syahid? Masjid aku baru 20 orang lah. Nak buat macam mana Budak-budak dah malas lah datang masjid sekarang. Masjid kau berapa orang? Masjid aku 50 dah, Alhamdulillah. Alah, baru 50. Tengok masjid sana tu dah 70 dah. Macam mana ni kita nak kejar? KPI masjid-masjid di bumi Gaza. Bekerja. Siapa yang paling banyak melahirkan pemuda-pemuda yang berjuang dan mati syahid? Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bermula dengan langkah yang kecil tetapi tepat. Hari ini kita bermula dengan solat subuh secara berjemaah. Yang mana kalau tak lepas kriteria ni, automatik ditolak, tak boleh jadi mujahidin. Hari ini kita bermula dengan langkah yang betul, di mana kita bawa anak-anak kita supaya dekat dengan masjid. Wallahu a'lam, di sini tidak ada masalah bawa budak-budak waktu sembahyang. Tidak ada masalah insya-Allah bawa time kuliah. Sebab saya selalu sebutkan di bumi Gaza, saya tak pernah melihat kanak-kanak dimarah. Walau sekecil mana pun mereka datang dibawa ke masjid-masjid. Sebab walaupun mereka bermain, walaupun mereka tak sembahyang, tetapi minda separa sedar mereka mengingatkan mereka, oh nak jumpa orang baik, cari di masjid. Nak tengok orang berkopiah, cari di masjid. Nak tengok orang yang sembahyang cukup, cari di masjid. Nak ada kumpulan sokongan dalam dakwah, cari di masjid. Dan itulah senjata yang membolehkan mereka membesar dan terus mempertahankan bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tak banyak masa pada hari ini nak berkongsi. Tetapi saya nak mengambil masa baki beberapa minit ini untuk saya perkenalkan sahabat-sahabat saya yang saya bawa daripada bumi Gaza. Dan saya nak bawa dan tunjukkan semangat yang ada pada mereka supaya kita boleh ambil mereka sebagai contoh. Supaya kalian yang sentiasa baca tentang Palestin, tentang apa yang berlaku di sana, hari ini boleh nampak di hadapan mata, ni orang-orang yang sedang diuji. Ni orang-orang yang sepatutnya kita boleh contohi. Ini semangat yang ada pada mereka yang terus dan terus bertahan walaupun diuji dengan 1001 kesulitan. Sahabat-sahabat saya 3 orang.
Saya bawa daripada bumi Gaza bulan 9, 2023. Duka citanya bila mana bermulanya peperangan, pintu sempadan ditutup dan kami berempat tak dapat kembali ke bumi Gaza. Kami berempat semuanya ada keluarga di bumi Gaza. Berkahwin, anak-anak berada di bumi Gaza pada saat ini. Dan saya nak perkenalkan mereka ini supaya kalian boleh relate kisah-kisah yang kalian baca dan tengok di media sosial ni, orang-orang yang sedang berhadapan dengannya. Sahabat kita yang berada di paling hujung sebelah sana, namanya Saudara Syadi Salim. Saudara Syadi Salim adalah orang yang menguruskan pusat budaya Malaysia di bumi Gaza. Sedang menyiapkan masters di dalam linguistik bahasa Inggeris. Berkahwin, mempunyai 2 orang anak, datang daripada utara Gaza. Keluarga Saudara Syadi daripada mula perang, dia tak nak meninggalkan kawasan sebelah utara Gaza. Isteri dia, anak-anak dia, adik-beradik, mak ayah hanya berpindah daripada sekolah ke sekolah yang lain untuk mendapatkan perlindungan. Isteri kepada Saudara Syadi, dia cerita, daripada awal peperangan lagi mereka kena beratur 5 jam sehari untuk mendapatkan beberapa keping roti untuk dimakan. Selepasnya kena beratur 5 jam yang seterusnya untuk mendapatkan beberapa botol air bersih untuk diminum, supaya anak-anaknya tidak mati kelaparan dan kehausan. Sekolah-sekolah yang didiami oleh ahli keluarganya, ada yang dibakar di hadapan mata mereka. Musnah segala harta yang sempat mereka selamatkan daripada rumah-rumah mereka yang telah dibom. Ada sekolah yang mereka duduki dibom di tengah malam. 50 orang mati syahid dalam satu serangan yang berlaku. Kalau kalian tengok berita beberapa minggu atau bulan yang lepas, orang-orang Palestin, para lelaki, ditanggalkan pakaian mereka, diarahkan untuk menaiki trak-trak Zionis, dibawa ke lokasi rahsia untuk disoal siasat. Ketika itu antara yang ditangkap ialah kembar dan juga ayah kepada Saudara Syadi. Beberapa minggu yang lepas juga, sepupu kepada Saudara Syadi ini ditembak di perkarangan sebuah sekolah. Tidak dibenarkan ambulans untuk datang menyelamatkannya, untuk bawa ke hospital. Lalu apa yang dibuat? Para pemuda ambil batang tubuh sepupunya, diletakkan di dalam kelas di hadapan ibu bapa dan juga adik-beradiknya. Sepupunya meraung kesakitan daripada pagi sampailah ke petang. Akhirnya darah sepupunya kering dan dia mati syahid di hadapan mata ahli keluarganya. Yang berada di tengah-tengah Saudara Alak Mansur, yang mana Saudara Alak Mansur juga berkahwin, mempunyai 2 orang anak. Masters di dalam bidang pengurusan dan media, menguruskan bahagian kemanusiaan kita di bumi Gaza. Saudara Alak Mansur ini, ayahnya diuji dengan kanser. Setahun setengah yang lepas, mula detect ada kanser yang kritikal. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tahu bahawa orang yang diuji dengan kanser di bumi Gaza kena dapatkan kebenaran nak keluar kemoterapi, sebab di dalam bumi Gaza tak ada rawatan tersebut. Kena minta izin untuk keluar setiap bulan, sampailah berlakunya peperangan. Daripada awal peperangan, ayahnya minta kebenaran untuk keluar, untuk dapatkan rawatan. Tetapi tidak diizinkan oleh Zionis Israel. Maka ayahnya semakin lama semakin nazak di hadapan ibu dan juga adik-beradik kepada Saudara Alak, hanya boleh bertahan di rumah. Kira-kira 1 bulan lebih yang lepas, Alak mendapat berita yang sangat ditakuti olehnya, iaitu ayahnya telah pun meninggal dunia. 3 hari selepas ayahnya meninggal dunia, dikhabarkan pula bahawa adik kepada Saudara Alak yang baru tamat universiti sedang berjaga di sebuah rumah di bumi Gaza ketika itu. Rumah tersebut dibom dan adiknya mati syahid. Jenazahnya masih berada di bawah runtuhan sehingga saat ini tak dapat dikeluarkan. Dan 3 hari selepasnya dia dapat maklumat pula bahawa rumahnya telah dibom dan tidak berbaki. Jadi dia kena balik ke bumi Gaza memulakan kehidupannya daripada kosong. Yang berada paling hujung, Saudara Naim. Yang mana Saudara Naim ini berjuang ataupun berkorban untuk bumi Gaza sejak usianya 8 tahun. Ketika usianya 8 tahun, tahun 2008 ketika itu, ayahnya seorang komander besar, Brigade Izzuddin Al-Qassam, sedang sibuk menyiapkan persiapan nak masuk ke dalam tanah haram Israel. 2008 dimulakan usaha tersebut
2023 baru berjaya. 15 tahun tuan-tuan dan puan-puan mereka usahakan. Ketika itu ayahnya jarang balik ke rumah. Terlalu sibuk dengan jihadnya. 6 bulan tak balik ke rumah. Sampailah satu malam akhirnya dia balik ke rumah berjumpa dengan isteri dan anak-anak. Melepaskan kerinduan. Lalu disuruh Naim yang berusia 8 tahun ketika itu untuk duduk di sebelahnya. Dia kata, wahai Naim, aku nak khabarkan kepada engkau satu berita. Naim seronok. Ayahnya lama tak balik, hari ini balik nak bagi tahu surprise dekat dia. Apa surprise yang ayah dia bagi tahu kepada Naim? Dia kata kepada Naim, wahai Naim, esok aku akan mati syahid. Terkejut, budak 8 tahun dibagi tahu oleh si ayah, esok ayahnya nak mati syahid. Bangun nak bagi tahu ibu yang berada di dapur, ditarik tangannya oleh si ayah. Disebutkan kepada Naim, dia kata, berita yang aku khabarkan ini adalah untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau khabarkan kepada sesiapa, melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia mewasiatkan kepada Naim dengan beberapa wasiat supaya menjaga ahli keluarganya, supaya menjaga Al-Quran, supaya meneruskan perjuangan yang telah dimulakan. Dia kembali ke tempat operasinya. Esok selepas subuh, Naim pergi berenang, belajar bersama-sama dengan kawan-kawannya di lautan. Mendekati waktu zuhur, balik ke rumah, orang ramai sudah berkumpul di rumah. Dia tanya kepada ibunya, dia tanya kepada pakciknya apa yang berlaku. Dimaklumkan kepadanya bahawa ayahnya telah pun mati syahid. Ketika itu dia cari mana jenazah ayahku. Dia tanya pakciknya, mana batang tubuh ayahku. Aku nak ucapkan kepadanya selamat tinggal wahai ayah yang tak sempat aku kenal. Pakciknya bagi kepada Naim satu bungkusan. Disebutkan kepada Naim, wahai Naim, tempat operasi ayah engkau telah meletup. Batang tubuhnya berkecai, tidak ada yang bersisa daripadanya, melainkan sisa-sisa daging yang dapat kami kutip ini. Kami letakkan di dalam bungkusan, kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal. Maka Naim membesar dalam keadaan tidak mempunyai ayah. Alhamdulillah, tahun lepas tamat pengajian di Universiti Islam Gaza dalam bidang sains politik. Saya kenal Naim ni tahun 2013 ketika sedang menghafal Al-Quran di sebuah masjid. Dan tahun 2016 saya mendirikan perkahwinan dengan ibunya. Jadi Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian, saya nak tamatkan dengan satu pesan daripada Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam. Bila mana pada 7 Oktober serangan dilancarkan oleh mujahidin masuk ke dalam bumi Israel. Ketika itu tak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku. Melainkan bila mana munculnya Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang namanya Muhammad Ad-Daif atau Abu Khalid Ad-Daif. Disebutkan bahawa hari ini kita sedang melancarkan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan operasi ini kita namakannya sebagai Tufanul Aqsa. Dan hari ini kita melancarkan serangan ini yang tidak akan berjaya melainkan sekiranya seluruh umat Islam bangkit dan berada bersama-sama kita di dalam perjuangan ini. Yang kita nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, di hujung ucapan tersebut disebutkan secara khusus nama beberapa buah negara yang diharapkan rakyatnya lah yang akan menjadi tulang belakang dan tunjang kepada perjuangan mujahidin dan rakyat Gaza pada hari ini. Tak banyak nama negara yang disebutkan, tetapi kita kena berbangga kerana antara yang disebutkan ialah nama Malaysia yang kita kasihi. Bayangkan Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sedang memimpin 45,000 sehingga 50,000 orang mujahidin Al-Qassam di bumi Gaza pada hari ini, yang sedang mewakili 1.8 bilion umat Islam. Lelaki yang pernah cuba dibunuh sebanyak 8 kali tidak berjaya. Dilancarkan roket ke rumahnya tahun 2014, mati syahid isteri dan anak-anaknya. Dilancarkan roket yang kedua, Allah takdirkan tidak meletup. Digeruni oleh seluruh musuh Islam. Hari ini menyeru kepada kalian yang berada di hadapan saya, para pencinta Palestin, para pencinta perjuangan dan para pencinta pembebasan Masjid Al-Aqsa, untuk terus dan terus komit dan berterusan di dalam solidariti kita untuk bumi Gaza dan bumi Palestin. Jangan kita penat dengan boykot-boykot kita. Jangan kita penat dengan kempen-kempen Palestin, kempen-kempen solat subuh macam Jumaat kita. Jangan kita rasa penat dengan sumbangan-sumbangan kita. Dan jangan kita berfikir untuk mengecewakan saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin
Mudah-mudahan dengan kempen kita pada hari ini, dengan solat Jumaat, solat subuh yang penuh keberkatan dan juga sedikit perkongsian saya dapat memberikan kita suntikan untuk terus dan terus berusaha menjadi umat Islam yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Roslan dan sahabat-sahabat semua yang sudi menerima kehadiran kami di sini. Doakan kami dapat kembali ke bumi Gaza dalam masa terdekat dan doakan kami tidak diuji dengan ujian-ujian yang tidak mampu kami tampung, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.